Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera. Yang berusaha Tuan Guru Besar Puan Maziah binti Muhammad, yang dihormati guru-guru penolong kanan Sekolah Kebangsaan Sekendi, Cikgu Ayub bin Mahmudin selaku penolong kanan hal ehwal murid, Cikgu Nurlina binti Mat Ali selaku penolong kanan co-curriculum. Seterusnya, yang dirahmati Allah, guru-guru Sekolah Kebangsaan Sekendi, khususnya guru-guru tahun 1 Maju 2021, ibu bapa, penjaga dan anak-anak tahun 1 2021. Alhamdulillah ya, syukur kehadrat Ilahi kerana walaupun kita tahun ini tak dapat lagi bersemuka, dapat lagi bersua muka, namun kita masih lagi diberi ruang, masih lagi diberi kesempatan olehnya untuk bertemu di laman sosial sebegini. Sebelum saya melanjutkan bicara saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nurlaili binti Kusmin, di mana saya adalah guru penolong kanan pentadbiran di sekolah ini bermula pada awal tahun 2020 yang lalu. Tuan-tuan, puan-puan dan ibu bapa serta anak-anak yang saya kasihi semua. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang, welcome kepada anak-anak tahun 1 ke Sekolah Kebangsaan Sekendi. Cikgu harap anak-anak semua dapat belajar dengan tekun dan bersungguh-sungguh walaupun pembelajaran secara online sedang dilaksanakan. InsyaAllah, guru-guru semua akan cuba yang terbaik dalam mengajar di suasana norma baharu ini. Kepada ibu bapa, penjaga, saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah, setinggi-tinggi terima kasih atas kerjasama tuan-tuan dan puan-puan dalam menjayakan PDPC online ini. Tanpa ada kerjasama dan keprihatinan daripada tuan-tuan, mana mungkin PDPC secara online ini dapat mencapai objektif yang disasarkan oleh guru-guru. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak tahun 1, bermula 20 Januari yang lepas sehinggalah 26 Mac nanti, anak-anak tahun 1 akan mengikuti program transisi dan guru penyayang. Ia adalah merupakan sebagai salah satu cara penyesuaian dan kesediaan anak-anak tahun 1 untuk menempuh alam pembelajaran yang sebenarnya selepas ini. Terima kasih kepada Puan Haslina Nadimin selaku penyelaras program ini yang telah menyediakan pelbagai aktiviti untuk diikuti oleh anak-anak kita di tahun 1. Puan Haslina juga merupakan penyelaras tahun 1 dan juga guru kelas tahun 1. Akhir kalam, selamat belajar kepada semua anak-anak tahun 1 dan terima kasih sekali lagi kepada ibu bapa, penjaga atas segala bantuan bagi menjayakan PDPC online ini mencapai objektifnya. Semoga segala kerja buat kita ini mendapat imbalan dan ganjaran yang sewajarnya daripada. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang berusaha Puan Maziah binti Muhammad, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sekendi. Yang dihormati Barisan Pentadbir, guru-guru tahun 1, ibu bapa dan murid-murid semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini,
saya ingin bercerita sedikit mengenai dengan program transisi dan juga guru penyayang tahun 1. Untuk pengetahuan semua, program ini dirangka untuk menyediakan murid bagi menghadapi perubahan, menyesuaikan diri dan juga membina keyakinan diri. Pada tahun ini, program ini dijalankan selama 43 hari dan terdapat 3 fasa dalam program ini, iaitu fasa pertama bermula pada 11 hingga 19 Januari. Fasa ini menekankan kepada kesediaan pentadbir, guru-guru, ibu bapa, murid-murid dan persekitaran fizikal sebelum sesi persekolahan bermula. Fasa kedua pula bermula pada 20 Januari hingga 29 Januari. Pada fasa ini menggunakan modul orientasi di mana tujuan fasa ini ialah untuk membolehkan murid menguasai diri ataupun menyesuaikan diri dengan situasi dan persekitaran sekolah serta membina hubungan baik dengan guru dan juga rakan-rakan. Pada masa ini, kita sedang berada di fasa 2. Fasa 3 pula bermula pada 1 Februari hinggalah 25 Mac. Fasa ini dipanggil sebagai fasa kesediaan di mana menggunakan modul PDP. Fasa ini bertujuan untuk menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran seterusnya. Jadi, bagi memastikan program ini berjaya dilaksanakan, kerjasama di antara guru-guru, ibu bapa dan murid-murid adalah amat diharapkan. Dan alhamdulillah, selama lebih kurang 2 minggu, program transisi dan juga guru penyayang ini berjalan. Kerjasama daripada guru-guru, ibu bapa dan juga murid-murid adalah amat menggalakkan dan saya ucapkan ribuan terima kasih. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Hafizah. Di sini saya ingin menerangkan sedikit apakah itu PBD. PBD ialah pentaksiran bilik darjah. Dia ada berlaku beberapa perkembangan. Bermula tahun 2011, kemudian dia berubah sedikit naik taraf pada 2014 dan dipanggil di SKP. Kemudian 2016 dan akhirnya semakannya adalah 2017. Apakah objektif PBD ini? Adalah untuk pentaksiran bilik darjah, merupakan pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. Ianya dipanggil adalah formatif, mentaksir perkembangan sebagai pembelajaran dan mentaksir perkembangan untuk pembelajaran. Yang keduanya adalah sumatif, iaitu mentaksir perkembangan tentang pembelajaran, iaitu di akhir penggal. Tujuan PBD ini adalah pertama, untuk guru mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran. Yang kedua, guru dapat mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. Seterusnya, guru dapat merancang dan mengubah suai kaedah pengajarannya. Dan keempat, mengetahui keberkesanan pengajarannya. Dan akhir, guru dapat mengambil tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta kepada murid yang tak dapat mencapai TP. Kemudian kita lihat bagaimana pelaksanaan PBD. Ianya berlaku
PBD ini dilaksanakan dalam semua mata pelajaran yang diajar di sekolah. Okey, pertamanya berlaku proses PDP, iaitu aktiviti pembelajaran, dan aktiviti tersebut mestilah menepati kurikulum dan PAK 21, iaitu dengan tugasan individu atau kumpulan, sumbang saran, debat, sketsa, pembentangan multimedia, projek atau aktiviti mengeksperimen. Kemudian kita lihat apakah instrumen pentaksiran ya. Contohnya pertama adalah kuis, kerja projek, portfolio, ujian bulanan, peperiksaan penilaian kendiri, refleksi kendiri dan penilaian rakan sebaya. Kemudian setelah kita tahu instrumennya, maka murid tersebut akan dapat TP dia, tahap penguasaannya ya, iaitu mestilah TP itu merujuk kepada standard prestasi yang dinyatakan dalam kurikulum dan menggunakan pertimbangan profesional untuk menetapkan TP penguasaan murid. Kemudian ya, bagaimana pelaksanaan PDP dan PBD ni ya? Pertama, guru itu perlulah merancang PDP dan penyediaan instrumen pentaksiran. Kemudian proses yang kedua melaksanakan PDP, kemudian membuat pentaksiran. Selepas membuat pentaksiran, guru akan merekod dan menganalisis dan memastikan murid itu mesti melepasi tahap penguasaan minimum 3. Jika murid tidak dapat menguasai, guru akan jumpa balik murid tersebut, ajar balik untuk dia menguasai sekurang-kurangnya TP 3. Dan sekiranya dia lepas, dia akan boleh meneruskan PDP yang seterusnya. Kemudian kita lihat ya, siapakah yang boleh membuat pentaksiran ya, iaitu kita panggil pertimbangan profesional. Yang pertama, mestilah guru tu berpengetahuan, ya, guru yang berpengetahuan luas dalam mata pelajaran yang diajar dalam bidang pedagogi. Kemudian yang kedua, guru tersebutlah tanggungjawab profesional, iaitu guru tu bertanggungjawab melaksanakan pentaksiran dengan cekap, adil, telus, sistematik dan holistik tanpa melibatkan emosi. Kemudian yang ketiga, guru perlu buat pertimbangan berdasarkan hasil kerja, keupayaan tingkah laku, kelebihan dan kekurangan pada murid dan prestasi mereka dalam ujian dan aktiviti PDP. Dan seterusnya, guru tersebut mestilah berpengalaman, iaitu guru menggunakan pengalaman mengajar dan pengalaman dengan murid. Okey. Baiklah, sekarang kita pergi ke pertimbangan profesional. Ya, asas apa yang ada kepada pertimbangan profesional itu. Yang pertama, memerlukan guru membuat keputusan berdasarkan analisis dan rumusan maklumat terhadap pembelajaran murid yang merangkumi pengetahuan, kemahiran dan nilai secara beretika dan bertanggungjawab. Merupakan satu proses berterusan sepanjang PDP. Kemudian menentukan TP berdasarkan standard prestasi bagi setiap kelompok, standard kandungan dan standard pembelajaran. Kemudian menentukan tahap penguasaan keseluruhan dalam mata pelajaran bagi melapor keputusan pentaksiran akhir tahun. Okey, baiklah. Sekarang kita lihat contoh ya, contoh pelaporan pentaksiran bilik darjah ya kat sini. Pertama, mesti melaporkan dalam bentuk TP. Kemudian mesti merujuk standard prestasi yang seperti saya terangkan sebentar tadi. Merujuk hasil kerja dan penguasaan murid menggunakan pertimbangan profesional guru. Kemudian yang kelima, menggunakan template Excel. Ini adalah template Excel. Kemudian membuat pelaporan 2 kali setahun, iaitu setahun ada 2 penggal, iaitu penggal pertama dan penggal kedua. Inilah contoh-contoh template yang guru-guru gunakan untuk membuat pentaksiran perekodan. Ini adalah contoh tahap penguasaan murid ya. Ini adalah hasil yang perlu guru-guru print dan bagi kepada murid setiap penggal 1 dan penggal kedua.
Ya, ini adalah contoh dia, saya baca contohnya tahap 3 tu apa? Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan suatu kemahiran pada suatu situasi. Okey, sekian dulu dari saya mengenai PBD. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang berusaha Barisan Pentadbir SK Sekendi, ya, Ustazah Nurlaili binti Kusnin selaku PK Pentadbiran. Kepada yang berusaha Cikgu Ayub bin Mahmudin, ya, GPK Hal Ehwal Murid. Kepada Cikgu Nurlina binti Man Ali, GPK Co-Curriculum. Seterusnya ibu bapa dan juga penjaga anak-anak pintar SK Sekendi yang dirahmati Allah sekalian, ya. Syukur alhamdulillah, ya, kita dapat menjalankan program pelancaran transisi dan guru penyayang untuk tahun 2021, ya. Sebagaimana yang ibu-ibu dan juga ayah-ayah ketahui, ya, program dan pembelajaran hari ini, ya, tidak sama seperti mana dahulu, ya. Ketika ini, ya, dunia pendidikan adalah berasaskan norma baru, ya. Ini akibat daripada pandemik COVID-19 yang kita hadapi sekarang ini, ya. Bukan kita saja, ya. Ini adalah isu global, ya. Jadi untuk program transisi dan guru penyayang ini, ya, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, ya, program ini sebenarnya, ya, KPM telah memulakan pada tahun 2001 lagi, ya, iaitu program ini dijalankan selama 3 bulan pada tahun tersebut, ya. Tetapi pada tahun 2006, ya, ianya telah buat penambahbaikan oleh Kementerian Pendidikan, ya. Pada waktu itu program ini dijalankan selama 3 minggu, ya. Tetapi, ya, pada tahun 2021 ini, ya, akibat dari terkesannya dengan pandemik COVID-19, ya, silibus anak-anak prasekolah kita juga banyak terjejas. Maka pada tahun ini, ya, program transisi dan guru penyayang ini telah dijalankan selama 43 hari, ya. Jadi program ini, ya, akan dilaksanakan sebanyak 3 fasa, ya. Fasa yang pertama adalah fasa persediaan, ya. Fasa yang kedua adalah fasa penyesuaian, manakala fasa yang ketiga adalah fasa kesediaan, ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Ada beberapa objektif, ya, dalam program ini. Yang pertamanya adalah untuk menyesuaikan murid dengan persekitaran sekolah, ya. Jadi bila murid datang ke sekolah nanti, mereka telah bersedia, ya, bersedia dengan persekitaran sekolah mereka dan menyayangi sekolah mereka, ya. Kemudian yang keduanya, antara objektifnya adalah membina hubungan, ya. Diharap apabila berakhirnya program ini, ya, hubungan, ya, antara murid dengan murid, ya, murid bersama rakan juga guru, ya, akan terbina dengan erat, ya. Seterusnya yang ketiga, program ini berobjektifkan meningkatkan keyakinan diri dan juga untuk membentuk sikap positif kepada anak-anak kita ini. Dan seterusnya yang keempat, ya, program ini diharap dapat menyediakan murid, ya, dengan pengetahuan, kemahiran dan juga nilai untuk pembelajaran seterusnya, ya. Jadi, ya, harapan kami pihak sekolah, ya, agar murid-murid ini, ya, dapat mengikuti program, ya, program dan juga pembelajaran dengan sepenuhnya lah, ya, daripada hari ke sehari bersama guru-guru dan juga rakan, ya. Yang keduanya, ya, kami amat berharap kerjasama daripada ibu bapa, ya, demi merealisasikan kemenjadian dan kecemerlangan anak-anak ini, ya. Sebab dalam keadaan norma pembelajaran sekarang, ya,
kerjasama dan bimbingan daripada dua pihak ya, daripada guru dan juga ibu bapa amat diharapkan ya, terutama untuk anak-anak yang masih di peringkat rendah ini ya. Okey. Jadi diharap ya kita sebagai guru dan juga ibu bapa kepada anak-anak dapat menerapkan rasa gembira, rasa seronok ya kepada anak-anak ini untuk mengikuti program dan juga pembelajaran setiap hari ya. Sentiasalah kita beri motivasi dan juga semangat kepada anak-anak ini ya, agar mereka terus rajin untuk mengikuti pembelajaran mereka ya. Laporan pembelajaran kita akan hantar ke pihak Kementerian Pendidikan pada setiap hari ya. Ini untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan lah ya. Jadi diharap anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ya, anak-anak murid kami ini ya dapat mengikuti PDPR ini setiap hari ya. Kerana sehabis saja hari pembelajaran tersebut ya, pada waktu petang dan juga malam ya, guru-guru akan melaporkan ke Kementerian Pendidikan ya, sama ada anak tuan-tuan dan puan-puan mengikuti PDPR atau tidak, berapa jumlah keseluruhannya yang mengikuti PDPR ya. Jadi di sini kami amat mengharapkanlah kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi baiklah tuan-tuan dan puan-puan ya, dengan lafaz bismillah, dengan ini saya lancarkan program transisi dan guru penyayang SK Skendi untuk tahun 2021. Selamat mengikuti PDPR, selamat mengikuti program dan patuhilah SOP walau di mana kita berada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.